kongsikan dengan tuan-tuan ada satu amalan. Oh, ini kalau bos-bos dengar pening pula lah amalan ni. Sebab kalau dulu kita work from home, kita boleh all out untuk ibadah. Kali ni dah work from office. Jadi macam mana di kala kesibukan, tekanan kerja, kita nak memanfaatkan Ramadan supaya kita dapat tingkatkan amal dan tingkatkan ganjaran. Ini soalan terakhir Datuk Bat. Silakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan bekerja. Bulan Ramadan bukanlah bulan semata-mata berehat. Maka duka cita kita melihat ramai orang yang menurun prestasi kerjanya bila tiba Ramadan dengan menganggap Ramadan ni bulan yang tak sepatutnya banyak bekerja. Tidak. Dalam bulan Ramadan begitu banyak peperangan yang telah berlaku pada bulan Ramadan. Pertama yang masyhur adalah Perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Yang kedua Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Namun pada 26 Ramadan, Nabi SAW baru kembali daripada peperangan itu setelah dapat kemenangan. Begitu juga Perang Zalakah terjadi di Portugal, tepatnya pada hari Jumaat lepas subuh bulan Ramadan tahun 459 Hijrah. Ketika itu, berlakunya kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara, yang mana Gubernur di Cordova Al-Mu'tamin telah minta bantuan daripada Sultan dinasti Murabit nama Yusuf bin Tashfin untuk memerangi Raja Alfonso. Jadi tentera yang dipimpin oleh Raja Alfonso ketika itu 80,000 orang berjaya dikalahkan. Dan hasil daripada kejayaan peperangan itu, Sultan Yusuf telah berjaya menguasai seluruh Sepanyol dan menyelamatkan umat Islam. Dan itu berlaku, Perang Zalakah itu berlaku pada bulan Ramadan. Itu juga Perang Ain Jalut. Jadi banyak benda-benda yang bersifat bekerja ini berlaku pada bulan Ramadan. Maka tidak benar bulan Ramadan ini kita tidak mahu bekerja kerana kita kata kita penat dan sebagainya. Dia bukan penat. Masalahnya kita Ramadan tahun ini banyak kluster tidur. Itu je. Dia kluster baru lepas COVID ni dia panggil kluster membuta namanya. Sebab tahun lepas 85% daripada keseluruhan rakyat Malaysia telah menghabiskan ibadah puasa mereka di rumah berbanding tempat kerja. Kerana kita dapat arahan bekerja dari rumah, BDR atau work from home. Maka keberadaan hampir 24 jam kita di rumah tanpa melakukan sebarang aktiviti luar telah mencetuskan kepada kluster tidur ini kepada kita. Maka masalahnya adalah kluster tidur. Dia kluster tidur ni, maaf saya gunakan istilah kluster. Sebab kluster tidur ni merujuk kepada individu yang habiskan 3/4 masanya atau sehariannya ataupun lebih kurang 10 jam daripada waktu puasanya untuk tidur saja. Jadi bila masuk Ramadan tahun 2022 ini, dia punya perangai kluster tahun lepas tu dibawa juga ke tahun ni. Ini jangan. Kita jangan banyak sangat tidur. Tapi tidak bermakna tak boleh tidur langsung di bulan Ramadan. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ada satu amalan. Oh, ini kalau bos-bos dengar pening pula lah amalan ni. Tuan-tuan pernah dengar ada amalan Qailulah. Qailulah ni bagus. Dan saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, buatlah amalan Qailulah ini. Kalau dalam bahasa Arab, Qailulah ini daripada Qala yaqilu qailan Qailulah. Maknanya tidur pada pertengahan siang. Orang putih panggil take a nap. Nap. Dia bukan sleep. Nap. Dia tidur seketika waktu tengah hari. Ini fadilat dia besar. Dan Qailulah ini merupakan salah satu perbuatan sunat yang disepakati oleh jumhur ulama. Kata Ibn Abbas, qilu fa inna syayatina la taqilu. Berqailulahlah kamu atau take a nap. Berehat seketika. Kerana hanya setan saja yang tak pernah berehat. Jadi bos, jangan kerja sampai workaholic. Yang workaholic ni setan je, tak pernah berehat langsung. Jangan, saya bangga, saya workaholic. Setan lah tu, setan je tak pernah berhenti. Kita kena take a nap, take a break, muhasabah, relax sekejap supaya dapat pastikan apa yang kita dah buat ni okey, dapat rehatkan pemikiran. Bila waktu tuan-tuan boleh buat? Ini cadangan saya sajalah.
Tapi ingat Qailullah ni bukan bentang tikar bawah meja, tak. Baring siap peluk bantai, tak. Dia duduk je, duduk Qailullah sekejap, gitu je. Take a nap, kita panggil. Sebab itu dalam satu hadis disebut ista'inu bi ta'ami sahar ala siyamin nahar wa bil qailulati ala qiyamil laili. Kuatkan puasamu di waktu siang dengan bersahur dan kuatkan bangun malam dengan qailulah. Jadi kita niat take a nap itu untuk niat nak semayam malam. Duduk sekejap dekat kursi tuan-tuan di pejabat. Duduk sekejap. Baring. Bukan baring pula, duduk atas kursi pun tak apa. Macam tuan-tuan tengah dengar forum ni. Qailulah pun tak apa, duduk nyandung. Benda pakai mask kan, tarik atas sikit, orang kan nampak. Menguak pun kami tak perasan. Rupa menguak dah lambat habis forum ni. Take a nap. Dan ingat, tidur bukan satu jenayah. Kepada bos-bos ni kena ingat ya. Kita bekerja, kalau tidur ataupun tertidur, dia bukan satu jenayah. Dan ia tidak boleh dianggap sebagai satu kesalahan ataupun satu alasan untuk seorang itu diambil tindakan tata tertib. Sebab itu, orang Jepun sekarang ini, dia ada satu perkataan khas untuk orang yang tidur waktu bekerja pada waktu siang. Dia panggil inemuri. Jepun, kita kan orang Malaysia suka ikut Jepun dari segi cara bekerja, budaya dan macam-macam. Budaya inemori ini dia bukan satu budaya yang negatif, bahkan dianggap sebagai satu solusi penyelesaian masalah. Inemori ni maknanya kalau tuan-tuan boleh Google tengok orang inemori ni, dia memang baring kat pejabat, dia tidur seketika untuk merehatkan otak dia. Orang inemori ni adalah untuk orang yang bekerja dari pagi, dia rehat sekejap tengah hari, kemudian dia sambung balik. Sebab itu kajian demi kajian dibuat tentang kebaikan tidur seketika di waktu siang ini. Banyak kajian daripada Universiti Harvard pun pernah buat kajian. Kajian daripada National Sleep Foundation pun ada buat kajian. Begitu banyak kajian dibuat kebaikan tidur seketika tengah hari. Jadi tidak benar kalau orang kata bulan puasa ni jangan banyak sangat tidur, batal puasa. Mana ada batal puasa banyak tidur. Tidur yang batal puasa ni kalau tuan-tuan tidur hari Senin ni, mana puasa kedua, tuan-tuan bangun raya ketiga esok. Itu barulah batal. Tidur sikit-sikit lah untuk nak merehatkan badan yang penat. Itu tak ada masalah. Cuma hati-hatilah dengan tabiat Ramadan yang boleh menghilangkan produktiviti kita bekerja. Pertama, jangan berjaga malam tanpa sebab. Kita ni kerja. Mana habis terawih 10.30 balik, terus rehat lah, tak payah nak mengetih-mengetih lagi. Esok nak bekerja, bangun sahur lagi, jadi turun produktiviti. Begitu juga jangan makan terlampau banyak, jaga badan sikit. Kalau boleh kayuh bersikal, panjat bukit. Jaga kesihatan. InsyaAllah bila dia balance, maka kita bekerja pun dapat kerja yang bagus. Dan bolehlah ibadah dengan cara kita sebagai pejabat awam. Kan saya suruh tuan-tuan ambil cuti sebulan, pergi duduk masjid kan, macam ideal sangat, payah. Jadi kita buat dalam konteks kita bekerja sehari-hari. Qailullah ni salah satu lah. Yang lain-lain tu tak bolehlah bincang dalam forum. Panggillah ceramah lain kali lah pula. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.